Okey, jadi pada hari ini yang kita sekarang ni tengah belajar ialah berkaitan dengan bab yang kedua, matematik tingkatan 2, bab yang kedua iaitu pemfakturan dan pecahan algebra. Okey. Jadinya benda ni pemfakturan dan pecahan algebra ni dia ada kaitan dengan masa kita belajar tingkatan 1 dulu iaitu berkaitan dengan ungkapan algebra. Bila kita dah kuasai topik tingkatan 1 ungkapan algebra, barulah kita boleh biasakan ataupun barulah kita boleh expert tentang topik pemfakturan dan pecahan algebra. Jadi walaupun topik ni dia cerita tentang pemfakturan, faktor, dia cerita tentang faktor, tapi mula-mula sekali kita akan belajar apa dia? Kembangkan algebra. Walaupun kita belajar pemfakturan dan pecahan algebra nama dia, tapi walau macam mana pun kita belajar dulu dia punya subtopik dia ialah kembangkan algebra. Kembangkan algebra ni maksudnya kalau algebra tu ada kurungan, kita nak supaya tidak ada kurungan ataupun buang kurungan. Buang kurungan. Okey, buang kurungan. Yang keduanya, yang B ni disuruh fakturkan algebra. Kita akan jumpa soalan disuruh fakturkan algebra. Fakturkan algebra tu maksudnya apa Auni? Maksudnya apa Auni kalau faktur algebra? Bahagi. Bahagi. Itu faktor dan gandaan. Itu cerita faktor dan gandaan. Itu cerita faktor dan gandaan tingkatan 1. Fakturkan algebra ni maksud dia ialah kita nak bina kurungan ataupun kita nak buat semula kurungan lah. Buat kurungan. Apa yang Auni sebut faktor tu maksudnya bahagi, itu cerita topik faktor dan gandaan dalam topik tingkatan 1. Dan kemudian kita akan belajar pecahan algebra. Okey, kita akan belajar pecahan algebra. 3 je. Topiknya nampak macam mencabar tapi sebenarnya 3 perkara yang perlu kita ingat iaitu kita belajar untuk kembangkan algebra, yang keduanya kita fakturkan algebra, dan yang ketiganya kita buat pecahan algebra. Okey. Jadinya mari kita sikit ulang kaji. Auni kita ulang kaji sikit yang ni Auni dengan Maisarah sebenarnya dah buat dah. Okey. Auni dengan Maisarah sebenarnya dah buat tapi cikgu ulang sekali lagi Okey, cikgu ulang sekali lagi. Macam mana cara kita nak buat yang pertama? Nampak tak soalan? Bila soalan ni disuruh kembangkan algebra, pada soalan tu dia ada kurungan. Pada soalan dia ada kurungan. Jadi dia suruh kembang, maksudnya dia suruh hilangkan kurungan. Hilangkan kurungan. Jadi soalan yang pertama adalah 4 km 4K kurungan M tambah 7. Maknanya 4K ni kena darabkan dengan M. Jadi dia jadi 4km lah. Dan 4K kena darabkan dengan 7. 4 kali 7 adalah 28K. Itu yang pertama. Okey. Soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 ni lebih biasa ataupun lebih mencabar. Soalan nombor 2, dia bagi M tambah 7 dan lepas tu V tolak 5. Maksudnya dekat sini ada 4 pun boleh ubah, M, 7, V dan negatif 5 ni, maka mereka ni berempat ni perlu didarab-darabkan. M darabkan dengan V, ini langkah pertama, darab. M darabkan dengan negatif 5, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, 7 kita darabkan dengan V, itu langkah yang ketiga. Dan 7 darabkan dengan negatif 5, itu adalah langkah yang keempat. Bila jumpa 2 kurungan, memang kita kena buat macam ni lah. Maknanya dia ada 4 pun boleh ubah, maka kena 4 kali darab. Cumanya sekarang ni M darabkan dengan V, jadi MV. Okey, lepas tu M darabkan dengan negatif 5, dapat tolak 5M lah. Lepas tu 7 darabkan dengan V, dapat 7V, positif 7V. Dan yang terakhir sekali, 7 darabkan dengan negatif 5, dapat negatif 35. Kemudian kita tengok,
ada tak pemboleh ubah yang sama? Ada tak huruf-huruf yang sama? Ataupun ada tak semua tu nombor? Tak ada. Yang ini MV tak boleh di-combine dengan negatif 5M. Tak boleh combine dengan 7V, tak boleh combine dengan negatif 35. Jadi jawapannya sampai di sini. Tapi yang paling penting sekarang, bila dia suruh kembang, nampak tak soalannya, jawapannya sekarang, dia sudah tidak ada kurungan. Dia sudah tidak ada kurungan. Itulah maksud dia suruh kembangkan. Kembangkan maksudnya kita nak buang kurungan, jawapan dia memang kurungan tu dah hilang. Okey. Dan yang terakhir sekali, okey, dan yang terakhir sekali adalah soalan nombor 3, 4K tambah 3. Jadi dekat sini ada dua cara. Untuk soalan nombor 3 ni, untuk soalan nombor 3, dia ada dua cara. Iaitu cara yang pertama adalah 4K tambah 3. Bila dia kata kuasa 2, maksudnya kuasa 2 ni, maknanya 2 kali lah kita tulis. 4K tambah 3. 2 kali. 2 kali kita buat. Jadi seperti biasa macam soalan nombor 2 tu, 4 kali. 1. Kejap, 4K kena darabkan dengan 4K. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah 4K darabkan dengan 3. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah 3 darabkan dengan 4K. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah 3 darabkan dengan 3. Itu langkah keempat. Ini macam mana nak buat? 4K. Minta maaf, bukan. 4K kali 4K. 4K kalikan dengan 4K. 4K kalikan dengan 4K. Jawapannya apa ni? 4K kalikan dengan 4K. 16K kuasa 2. Yes, bagus. 4 kali 4 jawapannya 16. K darab K jawapannya adalah K kuasa 2. Lepas tu yang kedua, 4K kali 3. Apa jawapannya ni? 12K. 12. Minta maaf. Okey. 12K. Lepas tu yang ketiga pun 3 darabkan dengan 4K dapat juga 12K. Dan yang keempat adalah 3 darab 3 jawapannya 9. So kita tengok betul-betul mana yang boleh digabung ni. 12K. 12K dengan 12K kat sini. 12K dengan 12K kat sini. Sebab apa kita boleh gabung dia? Sebab pemboleh ubah dia sama. Dekat sini K, dekat sini pun K. Jadi dengan K pemboleh ubah sama, operasi dia tambah, kita gabungkan nombor dia. 12K tambah K, jawapannya 24K. Jadi jawapan yang terakhir adalah 16K kuasa 2 tambah 24K tambah 9. Bila sampai di sini, kita tengok pemboleh ubah. Ini K kuasa 2, tak boleh gabung dengan K, tak boleh gabung dengan 9. Macam itulah. Kita kena ingat konsep algebra ni, pemboleh ubah yang sama, boleh ditambah ataupun ditolak lah. Tapi kalau pemboleh ubah tak sama, tak boleh digabungkan. Okey, untuk teknik yang kedua. Teknik yang kedua, bila kita belajar ADMAT, bila kita tingkat 4 nanti, kita belajar ADMAT, kita jumpa soalan macam nombor 3 ni. Kita jumpa soalan macam nombor 3 ni, 4K tambah 3 kuasa 2. Ini style ADMAT tingkat 4. Ini style ADMAT tingkat 4. Jadi mula-mula 4 kuasa 2. 4 kuasa 2. Bukan 4 kali 2, 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 tu maknanya 4 kali 4. 4 kuasa 2 adalah 16. K kuasa 2. Ini 4 kuasa 2, K kuasa 2. Ini mula-mula 4 kuasa 2 adalah 4 darab 4. Lepas tu K kuasa 2 adalah K kuasa 2. Kan? K darab. Lepas tu sekarang ni 3 pula. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 jawapannya adalah 3 darab 3. 9 lah. Dan yang terakhir sekali, bila semua ni kita dah buat apa? Bila semua kita dah buat okey, kejap.
Bila semua kita dah buat, hilang. Okey Sekali lagi 4K tambah 3 kuasa 2. Kita dah buat tadi 16K kuasa 2 tambah 9. Last. Dia bukan sampai sini je. 2 ni seolah-olah jadi nombor biasa. Jadi 2 darab 3 darab 4. 2 darab 3, 6. 6 darab 4, jawapannya 24. Tambah 24, darabkan dengan K. 2 darab 3 darab 4 darabkan dengan K, jawapannya 24K. Jawapannya adalah 24K. So, 16K kuasa 2 tambah 9 tambah 24K. Susunan sahaja berbeza tapi jawapannya kita dapat sama dengan kaedah yang pertama. Yang ini kaedah yang kedua. Yang ini adalah kaedah yang kedua. Macam tu. Okey? Uni faham tak? Faham? Maisarah Cikgu. faham? Ya. Kalau susunan dia lain, dia tak dia sama je. Sama je. Cuma susunan dia ni tak berapa cantik lah. Susunan yang cantik macam yang tadi tu. Kan? Ini jawapan dah betul tapi susunan je tak berapa nak cantik. Sepatutnya susunan yang cantik adalah 16K kuasa 2 tambah 24K tambah 9. Tapi jawapan ini sama dengan jawapan ini. Cuma ini susunan tak cantik, yang bawah ni susunan dia lebih cantik. Sebab dia mula dengan kuasa tertinggi, dia berakhir dengan nombor sahaja. Yang ini kurang cantik lah. Yang atas ni kurang cantik. Yang ini kurang cantik tapi yang ini cantik lah. Dia punya ni susunan dia Okey. Kalau dah faham bagus, alhamdulillah. Jadinya itulah. Jadinya dalam topik pemfaktoran dan pecahan algebra, nombor 1 kita belajar kembang lah. Kembang kita jumpa soalan, ada je kurungan, hilangkan kurungan. Ada je kurungan, hilangkan kurungan. Ada je kurungan, hilangkan kurungan. Macam tu. Okey. Yang kedua pula, kita nak belajar tentang faktor. Faktor ni maksudnya kita buat semula kurungan. Soalan tak ada kurungan, kita kena buat kurungan. Contoh macam ni Faktorkan algebra. Faktorkan algebra. Faktorkan algebra ni maksudnya kita buat kurungan buat kurungan. Buat kurungan. Tapi dia betul lah ni tadi dia ada kaitan juga dengan bahagi-bahagi tu. Tapi sebenarnya tujuan dia kita nak supaya kita buat kurungan lah. Kita nak supaya kita buat kurungan. Okey, soalan yang pertama. Jadi untuk faktorkan kurungan, untuk faktorkan algebra ni, cikgu buat dulu. Nanti soalan nombor 2 ataupun soalan nombor 3 ke, cikgu nak minta para pelajar buat. Soalan nombor 1 biar cikgu buat dulu. Tapi faktor ni dia ada banyak teknik lah. Teknik faktor sepunya, teknik kuasa 2 dan teknik darab silang. Dia ada dekat sini ada 3 teknik. Dia kena tengok soalan. Soalan mana yang sesuai dengan teknik-teknik. Jadi bila kita nak selesaikan faktor ni, kita tengok teknik mana yang sesuai. Contoh dekat sini. Soalan yang pertama kan, soalan yang pertama. 7x tambah 28x. Dia suruh faktorkan. Faktor ni maksudnya buat kurungan. Kita kena tengok 7 dengan 28 ni ada tak dalam mana-mana sifir? Ada. Dalam sifir berapa? Dalam sifir 7. Maka 7 ni boleh dibahagi dengan 7. 7 ni boleh dibahagi dengan 7 juga. Contohlah, ini contoh 7 per 28. 7 per 28. Dia suruh permudahkan. 7 per 28. Maka dekat sini kita boleh bahagi 7. Kat sini pun kita boleh bahagi dengan 7. Kan? 7 per 28 boleh tak kita mudahkan dia? Boleh. Dengan cara kita bahagikan dengan 7. 7 bagi 7, 28 bagi 7. Itu kalau dalam pecahan. Sama juga dalam faktor ni. Sama juga faktor. Jadinya kita hubungkan
antara dua nombor ni, 7 dengan 28 ni, apa hubungan dia? Oh, hubungan dia segi 7. Okay. Cuma dekat X tu, 28X tu adalah 28X kuasa 2 28X kuasa 2. 28X kuasa 2. So, dekat sini ada X, dekat sini ada X kuasa 2. Apa yang boleh kita faktorkan adalah X. Dekat sini pun apa yang boleh kita bahagi X. Macam tu. Okay. 28X kuasa 2 ni, apa yang sama dekat sini dengan yang kat sini? X lah. Dekat sini ada X, kat sini ada X. Maka sini ada X, sini pun ada X. Tapi dekat sini ada satu X, kat sini ada 2X. Ini kita boleh keluarkan satu X tu lagi sebagai dia punya faktor. Ini boleh bahagi dengan X, boleh bahagi dengan X. Jadi nampak tak? Dia punya pembawah dia ni 7X, 7X ni. Nampak tak? Jadi 7X ni boleh kita bawa dia keluar. Macam tu. 7X kita bawa dia keluar. Lepas tu sekarang ni bila kita dah bawa dia keluar, maknanya 7X kat sini dengan 7 kat sini. Sini kita bawa dia keluar sekali je. Lepas tu kita tengok 7 bagi 7 1, X bagi X jawapannya 1. So jawapan kat sini 1. 7 bahagi 7, 7 ni jawapannya 1, X ni jawapannya 1 juga. So jawapannya 1 lah. Tambahkan dengan 28 bagi 7 dapat 4. X kuasa 2 bahagi X tinggal X. So apa jawapannya? Jawapannya adalah 7X kurungan 1 tambah 4X. 7X kurungan 1 tambah 4X. Jadi adalah kurungan. Inilah kurungan dia. Itulah maksud faktor. Faktor ni maksudnya buat kurungan. Daripada soalan ni yang tak ada kurungan, kita buat dia supaya ada kurungan. Jadi 7X dia kat luar, kurungan 1 tambah 4X. Cikgu. Ya. Yang satu tu dia tak ada kena tulis 1 kan? Tak boleh tulis X kan? Sebab macam ni. Kalau X ni kan, ataupun macam ni lah. Kalau A tambah A, jawapannya berapa? Kalau A tambah A, tahu ni? 2A. 2A, bagus. Kalau A tolak A, apa jawapannya ni? Kosong. Kosong Kalau A darab A, apa jawapannya ni? A kuasa 2. A kuasa 2. Tapi kalau A bahagi A, A bahagi A, sama dengan X per X ataupun A per A. A per A jawapannya sebenarnya 1. Dia bukan A. Contoh A tu adalah 5. 5 bahagi 5. 5 bahagi 5 jawapannya 1 kan. Sama juga dengan A bahagi A jawapannya 1. 5 bahagi 5 jawapannya 1. Anggap A tu macam 5. A sini macam 5. Kalau A bagi A jawapannya 1. 5 bahagi 5 adalah 1. Sebab tu X per X ataupun X bagi X jawapannya 1. Ingat tak ni? Ingat kan? Ingat. Cikgu. Kalau yang kuasa 2 kat atas tu dia tak payah buat apa-apa kah? Oh, kuasa 2 yang kat atas yang 28X tu Okey, jadinya katakan kat sini X kuasa 3. Contoh ni contoh Contoh X kuasa 3 bahagi X. X kuasa 3 bahagi X. Okey. X yang kat sini kuasa berapa? Kuasa 1 kan? Kan? Jadinya bila bahagi, dulu masa awal-awal dulu cikgu pernah ajar lah. Bila operasi bahagi kuasanya kita tolak. Bila operasi bahagi algebra, kuasanya kita tolak. Ni X kuasa 3 bahagi X kuasa 1, dia punya 3 ni tolak 1. Jadinya X
Yang tinggal adalah jawapannya X kuasa 2. Macam tu Okey. Seterusnya katakan dekat sini X kuasa 2 bahagi X. Ini ni X kuasa 2 bahagi X ni adalah X kuasa 2. Macam ni lah, per X. X ni kuasa berapa? X ni kuasa 1. X ni kuasa 1. Jadi X kuasa 2 bahagi X kuasa 1 adalah X 2 tolak 1. Jadi X kuasa 2 tolak 1. 2 tolak 1 jawapannya X kuasa 1. X kuasa 1 tu adalah X lah. Sebab tu dia jadi 4X. Menjawab tak soalan ni awak ni? Okey. Faham Faham. Ke awak ni tanya benda lain? Faham. Okey. Jadi ingat dia punya prinsip dia kuasa jumpa bahagi. Kuasa jumpa bahagi dia jadi tolak. Kuasa jumpa bahagi dia jadi tolak. Dia jadi tolak. Kalau kuasa dia jumpa darab dia jadi tambah. Kan? Itu dia punya prinsip-prinsip algebra itu. Cumanya kita kena selalu ingat. Kita kena selalu ingat. So sekarang ni itu untuk soalan yang pertama. Okey, untuk soalan pertama. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Yang ini memang dah ada dalam prinsip kuasa 2. Iaitu kalau kita jumpa macam ni, A kuasa 2 tolak B kuasa 2, dia suruh faktorkan. Jawapannya adalah A tambah B, A tolak B. Itu. Satu jadi tambah, satunya jadi tolak. Dia tak boleh dua-dua jadi A tolak B, tak boleh. Satu jadi tambah, satu jadi tolak. Begitulah dia punya prinsip dia. Yang ni prinsip dia memang prinsip yang tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Contoh katakan, kalau X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, dia suruh faktorkan juga. Kan, dia suruh faktorkan juga. Jadi apa jawapannya Auni untuk soalan nombor 2 tu? Kurungan X tambah Y tutup kurungan X tolak Y. Tutup kurungan. Macam tu lah. Very good. Bagus. So jawapannya macam tu lah. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, dia suruh faktorkan juga. Walaupun kita tak nak faktorkan, tapi soalan suruh faktorkan. Faktorkan tu maksudnya buat kurungan. Faktorkan tu maksudnya buat kurungan. Jadi kita kenalah buat kurungan. Cuma satu kurungan kita tambah, satu kurungan kita tolak. Satu kurungan kita tambah dan satu kurungan kita tolak. Okey. Contoh soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, 9M kuasa 2 tolak 49. Dia suruh kita faktorkan dia. Dia suruh kita faktorkan algebra ni. Okey. Jadinya kita tengok ini 9 dengan 49 boleh tak kita faktor? Tak ada dalam sifir berapa yang ada 9 dengan 49. Tak jumpa, tak ada. Kat sini ada M kuasa 2, kat 49 ni ada M ke? Tak ada juga. Ini tak boleh. Macam mana cara kita nak faktorkan dia? Ini dia trik sikit. Sebenarnya 3 ni, 9 ni, 9 adalah 3 kali 3. Okay. Dan 49 ni adalah 7 kali 7. Nombor. Sekejap. Okay, sekali lagi Okay, sekali lagi. 9M kuasa 2 tolak 49. 9 ni adalah 3 kali 3.
49 ni adalah 7 kali 7. Jadi 3 kali 3 adalah 3 kuasa 2. 7 kali 7 adalah 7 kuasa 2. Jadi 9 ni kita akan tulis 3 kuasa 2 M kuasa 2. M kuasa 2 yang ni lah ni. Kan? Yang ni tolakkan dengan 7 kuasa 2. Macam tu. 3 kuasa 2, M kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Jadi bila kita fakturkan dia, maksudnya kita akan hilangkan dia punya kuasa 2, 3M tambah 7, satu lagi 3M tolak 7. Macam tu lah. Okay. Faham tak? Faham tak ni, Auni? Auni faham tak? Faham. Okay. Macam yang nombor 2 punya kan? Yes, dia macam nombor 2. Dia tiru nombor 2. Auni cuba tengok kalau 16, katakan X kuasa 2 tolakkan dengan 25. Cuba Maisarah, cuba buat fakturkan ni. Fakturkan algebra yang ni. Fakturkan dia. 16X kuasa 2 tolak 25. Fakturkan. Cuba fakturkan dia. Soalan yang ni, cuba buat. 16X kuasa 2 tolak 25. Cuba anda fakturkan menggunakan soalan macam soalan nombor 3 ni. Boleh Auni? Boleh. Okey. Auni dapat jawapan berapa Auni? 4X tambah 5 kurungan 1 lagi 4X tolak 5. Very good. Bagus. Alhamdulillah. Ni 16 ni adalah 4 darab 4. 4 darab 4 adalah 4 kuasa 2. Ini adalah X kuasa 2. Lepas tu 25 ni adalah 5 darab 5. Kan? 5 darab 5 adalah 5 kuasa 2. So 4 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 adalah sama dengan jawapan dia adalah 4X tambah 5. Satu lagi 4X tolak 5. Macam itulah. Okay. Senang kan? Okay. So, soalan yang terakhir ni, bukanlah soalan yang terakhir dekat sini. Soalan yang last ni adalah M kuasa 2 tolak 7M tambah 12. Jadinya, yang ini, M kuasa 2 tolak 7M tambah 12. Jadi kalau kita nak buat faktur macam nombor 1 ni M kuasa 2 dengan M. M kuasa 2 dengan M, bolehlah bahagi M, sini bahagi M. Tapi kalau bawah sini bahagi M, sini pun bahagi M. 12 pun kena bahagi dengan M. Jadi 12 bagi M, 12 tu tak ada M. Jadi tak boleh. Tak boleh bahagi-bahagi M. Tak boleh bahagi. Okay. So sekarang ni apa perlu kita buat? Kita gunakan kaedah yang dipanggil darab silang. Darab silang. Kaedah dia adalah kaedah darab silang. Macam mana nak buat? Ambil balik ini soalan ni, jadikan dia jawapan. Maknanya ini dia jadi jawapan tau. M kuasa 2 kat sini. Lepas tu dekat sini kita buat tambah 12. Dekat sini jadi tolak 7M. Tolak 7M. So, kaedah darab silang. Okay. Yang ini operasi darab. Dan yang kat sini adalah operasi tambah ataupun tolak lah. So, itu kita asingkan ni. Apa? Ini jawapan tau. M kuasa 2 tambah 12 tolak 7M. Apa darab apa?
jadi M kuasa 2. Mestilah M darab M dapat jawapan M kuasa 2. Kan? Apa darab apa jadi 12? Boleh 6 kali 2 boleh 12. 4 kali 3 boleh 12. 12 kali 1 boleh 12. Cuma nak mudah cikgu 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. Okey. So, sekarang darabkan silang M, darabkan dengan 4. Jadi 4M. M kat atas ni darabkan dengan 3. Jadi 3M. So 4M dengan 3M, macam mana jawapannya boleh jadi negatif 7M? Mestilah dia macam ni, negatif 4M tolak 3M. So dapat jawapan negatif 7M. Maksudnya dekat sini jadi negatif, dekat sini jadi negatif juga. Macam tu. Negatif 4M tolakkan dengan 3M, dapatlah negatif 7M. Okey? So, bawa tanda negatif ni pergi ke sini. Ni jadi tanda negatif, bawa tanda negatif ni pergi ke sini. Cuba, negatif darab negatif dapat positif. Betul lah, negatif darab negatif jadi positif. Betul lah. So, di mana faktornya? Di sinilah faktor dia. M tolak 4. Satu lagi M tolak 3. So, jawapan dia adalah M tolak 4 dan satu lagi M tolak 3. Inilah dia punya faktor dia. Daripada soalan yang tak ada tak ada kurungan, tiba-tiba kita ejah dia supaya dia ada kurungan. Supaya dia ada kurungan. So, itulah dipanggil sebagai kaedah darab silang lah. Cikgu. Ya. Boleh tak cikgu terang balik yang daripada yang start kotak. Kat dalam kotak tu. Boleh. Cikgu ulang balik Cikgu padam balik. Sebab dia memang operasi darab silang ni dia memang susah sikit lah. Kan? Okay, yang ni kena lama sikit lah. Jadinya dia suruh faktor. Faktor ni maksudnya dia suruh kita buatkan kurungan. M kuasa 2 tolak 7M tambah 12. Okay. Macam ni lah. Jadi sekarang ni kita kena adjust balik supaya dia punya dia punya persamaan, dia punya ungkapan dia, ungkapan algebra dia jadi macam ni. M kuasa 2 tambah 12 tolak 7M. Kita susun semula jadi macam ni. Okay. Sebenarnya jawapannya sama je. Ini cuma yang cantik ini. Yang kurang cantik yang inilah sebab 12 tu dekat tengah. Tapi untuk selesaikan memang 12 ni kena tengah. So, kalau nak susun balik tu dia kena yang tak ada sebutan ke dekat tengah? Betul. Okay. Tak ada sebutan kena duduk tengah. Nombor kena duduk dekat tengah. Nombor yang tak ada sebutan lah. Nombor yang tak ada sebutan algebra. Macam tu. So, seolah-olah macam kita buat operasi lah. Operasi. Maka bila operasi tu dia mesti ada jawapan dia dekat sini kan. Tapi operasi ni kita ambil M ni, kita letak siap-siap. Ini adalah jawapan dia M kuasa 2. 12 ni pun kita bawa turun dekat sini. Ini tambah 12. Macam tu. Ini tolak 7M. Macam tu lah. Macam tu. Okey. Ini jawapan. Maknanya ini dah jadi jawapan. Yang perlu kita cari adalah apa benda yang didarab dengan ni boleh dapat jawapan M kuasa 2. Apa yang boleh didarabkan dengan nombor apa yang boleh didarabkan supaya dapat 12. Supaya dapat 12. Okey. Macam tu. Okey, cumanya operasi darab hanya sampai takat dekat M kuasa 2 dan 12. M kuasa 2 dan 12 ni kita buat operasi darab. Okey. Pada 7M ni kita buat operasi tambah ataupun operasi tolak lah.
tolak. Macam tu. Jadi operasi darab kotak kosong, darab kotak kosong dapat M kuasa 2. Kotak kosong darab kotak kosong dapat M kuasa 2. Tentulah dekat sini M darab M. M darab M, M kuasa 2. A darab A kuasa 2 kan. Kotak kosong darab kotak kosong darab kotak kosong dapat 12. Apa? 1 kali 12 boleh, tak ada masalah. 6 kali 2 boleh. Tak ada masalah. 4 kali 3 boleh jadi 12. Semua jadi 12. Tapi kita kena tengok sebelah ni. Kalau kita buat 1 dengan 12, 1 dengan 12, kalau kita letak sini 1 kali 12, memang jawapannya 12. Tapi 1 dengan 12 ni kalau kita tambah ke, kita tolak dia, dia tak dapat 7. Nombor 7 dia tak dapat. Sebab itu cikgu tak pilih 1 kali 12. Sebab dia tak boleh menghasilkan 7. Katakan kita buat 2 kali 6. 6 kali 2. 6 kali 2 dapat juga 12. Tapi nombor 6 dengan nombor 2 ni boleh tak dapat nombor 7? Sama ada kita tambah ke, kita tolak boleh tak dapat nombor 7? Kalau 6 tolak 2 jadi 4. Kalau 2 tambah 6 jadi 8. Dia dapat nombor 4, nombor 8 je. Tak boleh dapat nombor 7. Kan? Jadi, apa lagi yang boleh darab-darab ni boleh dapat 12. 4 kali 3 lah. 4 kali 3. 4 kali 3. Okey. Ataupun 3 kali 4 boleh juga. 4 kali 3 boleh. 3 kali 4 boleh juga. 3 kali 4 pun boleh juga. 3 kali 4 dapat 12. 3 dengan 4 ni boleh tak dapat 7? Tambahkan ataupun tolakkan. Boleh dapat 7. 3 tambah 4, 7. Cuma dekat sini ada negatif 7. Okey. Jadi 3 dan 4 jawapannya 12. Selesai. So sekarang ni yang ni darab silang. M bawah ni darabkan dengan 3. M darabkan dengan 3. Jawapan tulis kat sini. 3M. M sini darabkan dengan 4. M darabkan dengan 4. Jawapan tulis kat sini. M darab 4, jawapannya 4M. 3M dan 4M. Tiba-tiba jawapan negatif 7. 3, 4, jawapannya negatif 7. Kan? Takkan positif 3 tambah 4. Tak boleh. Kalau ini positif. Tambah 3 tambah 4 jadi tambah 7. Tak boleh. Tambah 3 tolak 4. Tambah 3 tolak 4. Jadi negatif 1. Tolak 3 tambah 4. Jadi 1. Yang betul adalah tolak 3 tolak 4. Jadi negatif 7. So dekat sini tolak 3 tolak 4 lah. Tolak 3 tolak 4 dapat tolak 7. Macam tu. Faham tak? Ni faham? Faham. Sebab itu dekat sini tanda tolak, sini tanda tolak. Supaya dapat jawapannya negatif 7. Kan? Cuma tanda tolak ni, kita kena bawa ke sini. Kita letak dia. Tanda tolak ni pun kita bawa dia ke sini. Tanda tolak. Macam tu lah. Okay. Jadi apa dia punya faktor dia? Faktor dia adalah di sini. Satu di sini. Dan satu lagi di sini. Dia apa jawapan dia? Jawapan dia adalah M tolak 3. Satu lagi adalah M tolak 4. So dapatlah jawapan. Macam tu. Okay. Faham tak ni? Boleh tak? Faham. Kalau faham, cikgu bagi satu soalan. Kalau faham, cikgu bagi satu soalan. Sekejap Okay. Satu soalan untuk Maisara. Maisara masih dengar cikgu tak?
Okey, soalan dia macam ni. Disuruh fakturkan algebra X kuasa 2 tolak 8X tambah 15. Cuba buat dia, fakturkan dia. Gunakan operasi yang tadi itulah. Kaedah operasi pendarapan silang. Gunakan kaedah darab silang. Cuba buat. Ni kalau dah siap bagi tahu dah siap. Takut cikgu tertidur pula. Dah siap. Dah siap. Ni dapat jawapan berapa ni? Kurungan X tolak 3 tutup kurungan X tolak 5. Very good, bagus. Okey. Jadinya apa darab apa, jawapannya X kuasa 2 mestilah X darabkan dengan X. Apa darab apa jadi 15, mestilah 1 kali 15 ataupun 5 kali 3, 3 kali 5, boleh saja 3 kali 5. Dapat 15, betul tak? So darab silang dulu. X darabkan dengan 3, dapat 3X kat sini. X darabkan dengan 5, dapat 5X kat sini. Macam mana 3 dengan 5 boleh dapat negatif 8? Macam mana 3 dengan 5 boleh dapat negatif 8? Ialah dengan cara negatif 3 tolak 5 dapat negatif 8. So dekat sini negatif, kat sini pun negatif. Negatif bawa pergi ke sini. Negatif ni bawa pergi ke sini. Ni negatif, ni negatif. Ni mana dia punya faktor dia? X tolak 3 kurungan X tolak 5. X tolak 3, X tolak 5. Begitulah. Okay. So, boleh tak? Faham tak ni? Boleh. Alhamdulillah. Jadi, para pelajar, cikgu tak nak ni, maknanya untuk hari ni, untuk hari ni para pelajar, kita belajar dua benda sahaja dulu. Kita belajar tentang kembangkan algebra, kita buat ulang kaji faktorkan algebra. Kita buat A dan B dulu. Sebab pecahan algebra ni dia panjang sikit lah. Pecahan algebra, kita belajar tambah pecahan algebra, tolak pecahan algebra, darab pecahan algebra dan satu lagi bahagi pecahan algebra. Jadi untuk malam ni kita sampai belajar kita ulang kaji sebenarnya. Ulang kaji kembang dan faktor algebra. Faham tak? Ada tak apa-apa soalan? Ada tak apa-apa soalan? Tak ada. Okey. So, jadinya sampai di sini dulu malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan untuk topik-topik tingkatan 2. Walaupun para pelajar sekarang ni masih lagi tingkatan 1, cikgu tahu.
Auni periksa tu bulan 2, berapa hari bulan Auni? Tak tahu. Oh, tak tahu. Tak apa. So, para pelajar, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih sama. Okay, sama. Bye. Assalamualaikum.